Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton, para jemaah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama pada pagi ini kita memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa berterima kasih kepada Allah kerana Allah masih meneruskan pemberian nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita yang luas ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita kecapi itu, kita dapat melaksanakan kehidupan kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang selamat. Dan saya mohon sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kembali wabak pandemik COVID-19 ini daripada tanah air kita dan dihindarkan kita semua, keluarga kita, ibu bapa kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita daripada dijangkiti wabak virus pandemik COVID-19. Baik tuan-tuan dan puan-puan penonton yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Mustikah Hadis jilid pertama, yakni bab beriman kepada adanya malaikat. Sambungan hadis yang ke-31 berkenaan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab beriman kepada adanya malaikat. Kerana mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat sentiasa mengucapkan salam dan selawat juga ke atas orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-31 dan juga hadis yang ke-32 ini kita telah bincangkan pada rakaman sesi yang lepas, dan insya-Allah saya boleh ulang semula hadis yang ke-32. An Ibnillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati salama mimman yusallimu alayya minhum wa in ba'uda quturuhu wa tana'at daruhu. Rawahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i. Maksudnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah
beberapa malaikat yang berjalan di merata-rata bumi untuk menyampaikan salam kepadaku dari sesiapa di antara umatku yang memberi salam kepadaku, sekalipun jauh negeri orang itu dan tempat tinggalnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi maklum kepada kita bahawa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan malaikatnya di merata-rata bumi, di ceruk rantau bumi ini, dan menyampaikan salam itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan hadis ini kita telah bincangkan pada rakaman yang telah lalu. InsyaAllah pada pagi ini masuk tajuknya iaitu hukum berselawat. Apakah hukum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, adakah wajib ataupun adakah sunat atau adapun harus? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengharapkan agar tuan-tuan terus berada dalam video ini, berada dalam sama-sama mendengar sampai habis. InsyaAllah kita akan dapat memahami apa yang disebutkan berkenaan dengan hukum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faedahnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan terdahulu, maka alim ulama telah sekata menetapkan bahawa hukum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Ya, sepakat ulama menyebutkan bahawa hukum berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib pada keseluruhannya. Ya. Tetapi mereka tidak sekata tentang bilakah masa wajib berselawat itu. Ulama tidak sekata, tidak sependapat bilakah masa wajib itu. Ya, hukum berselawat kepada Nabi adalah wajib, tetapi ulama tidak sepakat mengatakan bilakah waktu yang wajib itu dan berapakah bilangannya. Ya, nak selawat berapa kali, dia tidak tetapkan. Bahkan mereka berselisih kepada beberapa pendapat. Di antaranya, yang pertama, wajib berselawat dalam masa mengerjakan tiap-tiap sembahyang. Ya, dalam masa kita mengerjakan solat, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, wajib di dalam solat itu kita menyebutkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekiranya kita tidak berselawat kepada Nabi di dalam solat itu, maka tidak sah sembahyang kita. Maknanya selawat itu adalah rukun kepada sembahyang. Yang kedua, wajib berselawat dalam masa membaca tahiyat. Wajib membaca selawat dalam masa tahiyat. Yang ketiga, wajib berselawat dalam masa membaca tasyahud akhir selepas sembahyang, yakni selepas maafkan saya, kita ulang balik, wajib berselawat dalam masa membaca tasyahud akhir selepas membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas daripada kalimah ini wajib, ya, ulama menyebutkan, mengatakan wajib membacanya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, dalam seumur hidup, ulama sebutkan, dalam seumur hidup cukuplah satu kali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hukum wajibnya. Yang lebih dari itu adalah satu sunat yang digalakkan oleh Islam dan yang menjadi syiar ahli Islam. Ada ulama mengatakan hanya wajib berselawat itu hanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup berselawat kepada Nabi. Wajib. Bahkan yang lain-lain itu adalah sunat. Tetapi tuan-tuan, di dalam sembahyang, ulama sepakat menyatakan bahawa berselawat ke atas Nabi ini adalah wajib. Ianya merupakan satu rukun daripada rukun sembahyang. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, bagi orang Islam yang melaksanakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, sudah tentu dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu tuan-tuan. Bagi yang tidak melaksanakan solat, wallahu alam. Jadi pada waktu-waktu lain, selain daripada waktu solat itu, adalah hukumnya sunat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ulama berselisih pendapat mengatakan bahawa wajib berselawat pada tiap-tiap kali menyebut, menulis atau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ganti namanya ataupun pangkat kenabiannya. Jadi ulama berselisih pendapat. Sama ada ketika menyebut ataupun mendengar ataupun menulis kata-kata ataupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan selawat selepas kita mendengar ada orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ulama, ataupun kita mendengar orang menyebut pangkat kenabian kita, pangkat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkatnya Sayyidil Mursalin. Ini pangkat Nabi. Pangkat Nabi, Adapun gelaran Nabi ialah Abu Qasim Al-Mustafa, Khatimul Anbiya. Ini adalah gelaran-gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita dengar ataupun kita tulis ataupun kita menyebutkan Abu Qasim ataupun Al-Mustafa, maka hendaklah ulama kata wajib kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini ialah pendapat sebahagian besar daripada penyokong mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi semua ulama besar menyatakan bahawa wajib wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana, sama ada kita dengar ataupun kita menulis ataupun kita menyebut, termasuklah ulama mazhab Syafi'i, ulama yang kita berpegang hari ini dalam mengamalkan ibadah, yakni mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahawa sesiapa yang tidak berselawat pada masa-masa yang tersebut, maka ia telah melakukan dosa besar. Dosa besar tuan-tuan, 4
ulama ni menyebutkan bahawa ya, sekiranya kita tidak berselawat pada masa itu, ya, maka kita telah melakukan dosa besar. Kerana banyak hadis yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran menyatakan bahawa sesiapa yang tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa disebutkan nama atau ganti nama, maka dialah orang yang sebakhil-bakhil manusia. Masya Allah. Ya. Nabi sebutkan barang sesiapa yang tidak berselawat ketika mana dia mendengar ada orang menyebutkan nama ataupun ganti nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang sebakhil-bakhil manusia. Apa maksud bakhil? Kedekut, ya. Kedekut. Ataupun istilah kita orang Melayu ni, dia nak menunjukkan taukid kuatnya bakhil itu, ya, dikatakan sebagai tangkai jering, ya. Dialah yang mendapat kehinaan. Jadi orang yang enggan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, akan mendapat kehinaan yang memalukan dan memuramkan mukanya. Bila tuan-tuan? Ya, malu bila? Bukan di atas dunia ini, yakni di hari akhirat nanti. Ya, di hari akhirat kita pasti akan mencari-cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon syafaat, pertolongan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semasa hayat kita hidup di dunia ini, kita enggan berselawat, ya, kita tidak mahu berselawat, malas berselawat, maka kita akan rasa hina kita, rasa malu kita, rasa muram muka kita ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang beroleh kepayahan dan kesusahan. Nescaya kita, ya, susah nanti, ya, payah kita. Dialah yang dijauhi dari rahmat Allah. Ni yang paling takut, yang paling bimbang, ya, rahmat Allah jauh daripada kita. Pertolongan Allah jauh daripada kita. Ada orang kata, ya, kalau saya tak selawat kepada Nabi pun, saya boleh makan. Ya, saya dapat gaji yang besar. Saya dapat kemewahan. Tuan-tuan kena ingat, ya, segala nikmat, kemewahan, gaji besar, kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mewah, sebagainya itu adalah pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rezeki kepada sesiapa, namun sekiranya kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan istidraj. Ya, istidraj ini ialah satu bentuk penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Ya, Allah bagi, sebab apa? Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyayang, hanya dapat dirasai, dinikmati oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi orang yang enggan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, di saat-saat kita memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, maka di hari itu
tidak ada siapa yang dapat memberi pertolongan kepada kita kecuali syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyakkanlah tuan-tuan kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita nak mencari masa yang sesuai. Ada masa tidak perlu kita nak mencari masa yang istimewa kepada kita, masa yang sesuai. Masa kita bekerja boleh kita menyebutkan. Masa kita memandu kita boleh berselawat. Masa kita berehat boleh kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa enggan berselawat ini adalah sebakhil-bakhil manusia. Jadi kita ni tuan-tuan, kalaulah semasa hidup kita di dunia ini, kalau orang menyebutkan kepada kita, kita ni seorang yang kedekut, engkau ni kedekut lah, engkau ni bakhil lah, macam takai jering, sudah tentu kita memarahi mereka itu. Sudah tentu kita mengambil tindakan ke atas orang yang menyebutkan perkataan bakhil kepada kita. Kita marah. Tetapi kalau kita tidak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah keadaannya. Sebakhil-bakhil manusia kita ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang akan masuk ke dalam neraka sekiranya tidak diampun dosanya meninggalkan berselawat itu. Berdosa kita tuan-tuan. Kalaulah kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita kerana tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wajib kepada kita itu, maka dibalas dengan pembalasan, yakni dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak diampunkan dosa kita oleh Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, riwayat Tabari dan Bukhari pada Al-Adab Al-Mufarrid, hadis Abu Hurairah riwayat Ibn Hibban dan Al-Bukhari pada Al-Adab Al-Mufarrid, dan hadis Abdullah bin Jarad riwayat Ad-Dailami. Ada maknanya perkara ini disebutkan dalam hadis yang dinyatakan tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan kepada kita, hendaklah diketahui dan diingat bahawa meringkaskan susunan kata sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan sad, perkataan dengan huruf sad ataupun dengan sad lam ain mim sol'am adalah cara perbuatan orang yang bakhil. Ini tuan-tuan, bagi orang yang menulis, kadang-kala dia menyebutkan sebutan, dia menulis nama Nabi Muhammad, kemudian dia tulis sad, dalam braket sad. Yang ni tuan kita disebutkan adalah perbuatan orang yang bakhil. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis 32 ini, jadi sama-samalah kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ulama mazhab 4 telah menyebutkan bahawa hukumnya adalah wajib, cuma tidak ditetapkan bilakah wajib kita berselawat itu. Yang sudah pasti kepada kita iaitu semasa kita solat, semasa kita duduk tasyahud akhir selepas daripada
kita menyebutkan kalimah syahadah, kemudian disusuli dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita bersalawat ketika mana kita menulis, kita mendengar orang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang mendengar ada orang menyebutkan pangkat kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pangkat kenabian ialah Sayyidil Mursalin, ya, Khatimul Anbiya, ataupun orang-orang menyebutkan gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Qasim ataupun Al-Mustafa dan sebagainya, maka kita hendaklah menyebut sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan perkataan kalimah selawat ini adalah sangat mudah untuk disebutkan di lidah kita, di bibir kita, tetapi dia akan menjadi suatu perkara yang berat sekiranya kita tidak amalkan sentiasa. Kita tidak amalkan selalu, ianya akan menjadi berat kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah masa kita yang ada ini untuk kita memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana berselawat kepada Nabi ini ganjarannya, pahalanya, faedahnya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan disebutkan dalam video yang akan datang, yakni apakah faedah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam tazkirah yang ringkas ini akan memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ubur Islam kepada kita, yang menyampaikan ilmu, yang menyuluh jalan kehidupan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak tuan-tuan, menyeru tuan-tuan supaya mohon sebarkan, mohon sharekan kuliah video ini kepada rakan-rakan kita agar ilmunya dapat disebarkan dan manfaatnya dapat dikongsi bersama. Mudah-mudahan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa dan diberi keberkatan dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah adalah kejahilan diri saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.